Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Malaysia Memilih. Sudah pasti gelanggang PR2015 sudah pun dibuka, kempen sudah pun bermula. Calon-calon sudah pun kita ketahui dan kita menyaksikan pertemuan banyak penjuru di beberapa kawasan yang mungkin juga pertama kali dalam sejarah kita. Sudah pasti sentimen rakyat di peringkat bawahan ini kita bawakan dan juga dicerap oleh parti-parti politik mengikut acuan mereka, dan juga sudah pasti di Astro Awani juga kami bawakan setiap cerapan dan juga bacaan sentimen-sentimen ini. Pada jam ini satu lagi sentimen yang ingin saya bawakan, kajian yang dijalankan pada kali ini oleh Universiti Utara Malaysia. Saya nak membawakan kajian yang baru saja dikeluarkan pada hari ini, iaitu bertarikh 7 November. Ini adalah berkaitan dengan sentimen masyarakat terhadap PR2015 di Malaysia. Kalau kita lihat sentimen ini, bukan sahaja saya melihat kepada demografi tersebut, tapi juga dapat beberapa dapatan utama yang saya ingin bawakan pada jam ini berkaitan dengan kajian tersebut, iaitu berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Sudah pasti ini menjadi keutamaan dalam kajian tersebut, iaitu soalan pertama, antara soalannya, pada pandangan anda, adakah ekonomi Malaysia akan pulih dalam masa terdekat? Ini dapatan kajian tersebut di mana ia melihat kepada 52.8% responden yang terlibat mengatakan tidak untuk jawapan kepada persoalan ini. Kalau kita melihat juga tidak pasti adalah tinggi, iaitu pada 30.8% dan diikuti oleh ya yang yakin terhadap masalah ekonomi kita dapat dipulihkan dalam masa terdekat sekitar 16.4%. Bukan itu sahaja dapatan kepada kajian ini. Kalau kita melihat juga isu ekonomi terus dibangkitkan dalam soalan-soalan seterusnya. Ini berkaitan juga dengan apa perkara yang mesti menjadi keutamaan parti politik dalam PR2015. Kalau kita melihat dapatan ini, ada banyak topik yang ditengahkan, tetapi yang paling menjadi tumpuan utama kepada responden iaitu 45.1% berkaitan dengan kos sara hidup, dan juga ada keadaan ekonomi 37.2% yang seharusnya menjadi keutamaan parti politik dalam PR2015. Itu dapatan oleh responden sendiri. Ada topik yang lain seperti bantuan rasuah, ketelusan pentadbiran negara dan juga perkara-perkara yang lain, termasuk juga dari segi pekerjaan anak muda yang hanya mencatatkan 5.3%. Tetapi sudah pasti sekali lagi kita melihat bahawa kos sara hidup dan keadaan ekonomi mendominasi jawapan tersebut. Okey, bukan itu sahaja. Kalau kita melihat isu ekonomi masih lagi berlegar dalam jawapan responden, iaitu dari segi bagaimana untuk kita membaca pada pandangan anda apakah penyebab utama kalau kita melihat kenaikan harga barang, tadi kos sara hidup, kenaikan harga barang dan kos sara hidup di Malaysia. Kalau kita melihat 51.9% responden mengatakan ini disebabkan oleh kelemahan tadbir urus kerajaan oleh dapatan kajian ini, dan juga diikuti oleh 19.1% disebabkan oleh rasuah dan 22% mengatakan bahawa faktor luaran atau faktor global. Kalau kita melihat dari sudut ekonomi, sudah pasti kita membaca kepada keadaan luaran ini memberikan kesan, tapi pada pandangan mereka dan juga jawapan mereka bahawa kelemahan tadbir urus kerajaan mendepani cabaran ini adalah punca utama kenapa kenaikan harga barang dan kos sara hidup di Malaysia adalah menjadi peningkatan pada ketika ini. Saya akan mengulas lebih lanjut tentang dapatan ini dan juga sudah pasti sentimen ekonomi ini dalam blok yang kedua. Tapi untuk jam ini saya ingin membawa ketua penyelidiknya ataupun penganalisis politik UUM juga, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Prof, kajian ini kalau kita melihat ada banyak dapatan, tapi ini tiga perkara yang saya ketengahkan berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana untuk kita membaca sentimen ini? Kerana ini mungkin bukan baharu. Ini juga sentimen sebelum PR2015 berkaitan dengan ekonomi kita. Adakah ini cukup dipenuhi naratifnya dalam kempen politik pada ketika ini? Ya, ini satu kajian yang sebenarnya diusahakan oleh UUM, Universiti Utara Malaysia, dan bersama dengan tiga universiti yang lain lagi untuk dan lebih berbentuk kajian sebenarnya online, secara online, walaupun ada sesi-sesi terutama bersama undi 18 diambil kira juga untuk kajian ini tapi kalau kita lihat dari segi faktor yang paling utama, saya melihat isu yang dibangkitkan dalam kajian ini adalah berkaitan dengan ekonomi dan kalau kita lihat tadi ada ditunjukkan raja-raja tadi pertama sekali berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang sebenarnya ekonomi kita akan pulih atau tidak dalam masa terdekat. Memang rata-ratanya dari segi majoriti mengatakan tidak. Ini ada kaitan dengan saya rasa juga pemulihan kita selepas keluar daripada COVID sekarang ni, dan kadar harga barang meningkat, dan walaupun kita mencapai kadar pertumbuhan kita dijangka dengan 5 ke 6% tahun ni,
tapi masih lagi banyak perkara yang perlu dilakukan lah kan. Dan di samping juga kalau kita dengar ura-ura lah ada perbincangan sekarang ni berkaitan dengan tahun depan mungkin kita menghadapi kesan ekonomi global jadi saya rasa faktor-faktor ni yang menyebabkan masyarakat merasakan bahawa pemulihan ekonomi ini akan mengambil masa jadi dia mungkin mengambil jadi dalam masa terdekat ni mungkin tidak tapi saya rasa kalau dirancang dengan baik dan dengan adanya tumpuan kerajaan yang mungkin stabil kita saya rasa dapat mampu keluar dan menangani isu ekonomi negara ini dengan baiklah pada masa akan datang. Prof, bagaimana untuk kita mencantumkan dapatan ini dengan manifesto yang sudah pun dibentangkan oleh antaranya Perikatan Nasional, GPS juga malam ini insya-Allah kita akan menyaksikan Barisan Nasional, parti-parti lain juga akan membentangkan manifesto mereka. Kalau kita melihat mungkin bunyi ini adalah gempak sekali bunyinya, banyak penyelesaian ekonomi dan sebagainya. Kita cantumkan perkara ini, adakah ini tepat kepada solusinya, adakah ini membina daya tahan yang kita mahukan? Saya rasa setiap manifesto yang saya telah tengok setakat ini semua sebenarnya menjawab pada persoalan yang juga dibangkitkan dalam kajian ini jadi saya rasa misalnya kalau kita lihat adalah manifesto yang kita dah lihat lah Pakatan Harapan misalnya GTA GPS kan dan juga Perikatan Nasional semalam juga cuba menyelesaikan isu berkaitan dengan harga barang kan peluang ekonomi kan dan juga nak bawa Malaysia ke keadaan yang lebih makmur lah dari segi rakyatnya. So dalam konteks ini saya rasa semua parti sebenarnya telah cuba untuk menjawab lah persoalan yang ingin ditanyakan oleh rakyat dan ingin dimaukan oleh rakyat lah. Cuma sekarang ini tetap pada rakyat lah untuk memilih siapa yang terbaik di kalangan parti-parti politik inilah yang boleh membawa kita ke era yang lebih baik dari segi ekonomi lah. Prof, pada pandangan Prof, kerana kita melihat penyelesaian ekonomi ini ada kalanya memerlukan langkah-langkah yang tidak popular dilaksanakan. Tetapi untuk pilihan raya ini, banyaklah langkah popular yang perlu diambil oleh parti-parti politik ini. Bagaimana Prof melihat pertembungan kedua-dua ideologi ataupun idea ini? Langkah tidak popular dengan langkah yang populis dalam raih undi dan sebagainya. Saya rasa kena langkah yang memang kita tahu parti politik kalau boleh mereka nak menyatakan satu pandangan yang digemari oleh rakyat supaya rakyat boleh mengundi mereka dalam pilihan raya tapi hakikatnya juga benda yang populis tu juga perlulah praktikal itu aja. Jadi matlamat untuk menyelesaikan ekonomi ini bukanlah satu yang populis sebab semua menjadi tumpuan rakyat pada masa kini jadi apa mekanismenya untuk menyelesaikan isu ekonomi negara ini contohnya harga barang meningkat jadi sepatutnya ada direncanakan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh parti politik untuk meningkatkan tahap ekonomi ataupun menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan harga barangan ini termasuklah inflasi pelaburan asing dan sebagainya saya rasa dalam konteks ini perlu penelitian dan strategi yang jelas untuk menerang kepada rakyat supaya rakyat faham dan boleh menerima lah apa yang direncanakan oleh parti-parti politik sekiranya mereka membentuk kerajaan. Okey. Prof, kalau kita melihat naratif untuk kempen kali ini melihat kepada parti-parti politik masing-masing mungkin mencari kesalahan parti politik yang lain. Sudah pasti ini akan berlaku juga. Tapi pada masa yang sama, mereka ketengahkan juga apakah yang mereka akan selesaikan masalah ekonomi dan sebagainya. Ini jelas. Tetapi bagaimana untuk kita melihat bahawa parti politik itu tidak hanya terperangkap kepada isu-isu politik semata. Kerana pada akhirnya yang beranak ini rakyat yang merasakan kesukaran tidak cukup ayam, tidak cukup telur ayam dan sebagainya, harga mahal, rakyat yang merasakan. Kempen 2 minggu ini bagaimana harus dimuatkan segala keluh kesah ini dengan jaminan penyelesaian setidaknya oleh sesiapa yang bertanding dalam pilihan raya pada kali ini. Ya, saya rasa betul kan. Kajian yang kami lakukan yang kajian yang agak simple lah sebenarnya untuk melihat sentimen umum rakyat kan. Tapi kalau kita tahu pun memang rakyat ni dalam setiap kawasan, setiap negeri kan, dia ada perspektif berbeza dalam melihat ekonomi lah. Ada kawasan-kawasan yang memerlukan lebih banyak pembangunan infrastruktur di luar bandar misalnya ada kawasan yang melihat pada bagaimana untuk menurunkan kos hidup di bandar-bandar misalnya apabila kos terlalu tinggi jadi kesan harga barang mungkin memberi kesan kepada luar bandar dan bandar juga jadi dalam konteks ini saya rasa parti politik pun sedar akan demografi ini dan mereka cuba mencari kaedah yang terbaiklah untuk menyelesaikan ataupun membantu meringankan lah. Kalau tak dapat menyelesaikan mungkin meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat lah. Cuma dalam konteks ini saya rasa bagus kan melihat dalam konteks semua parti politik yang bersaing kali ini
bersama-sama mengemukakan idea, pandangan untuk cari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan isu rakyat. Jadi saya rasa itu yang saya rasa nampak kesan positif lah di sebalik pilihan raya yang ada kali ini. Ya. Dan saya rasa pun inisiatif diambil oleh kerajaan sebelum ini pun baik. Cuma inilah mungkin perlu ditambah baik dan mengurangkan politicking di sebalik agenda ekonomi yang ada lah. Prof, bagaimana Prof membaca? Kerana salah satu rapatan juga melihat kepada bahawa kelemahan tadbir urus kerajaan itu disifatkan ataupun dipilih oleh responden ini sebagai punca kepada kelemahan ekonomi semasa. Kalau kita melihat mungkin pentadbiran yang terakhir sebelum kita menuju PRU15 adalah di bawah Barisan Nasional sebagai contoh. Adalah bersatu dan sebagainya, tapi Perdana Menteri itu adalah Barisan Nasional. Adakah ini akan menjadi sedikit laluan sukar untuk Barisan Nasional membuktikan bahawa bukan kelemahan pentadbiran tapi juga faktor luaran memainkan peranan dan sebagainya? Saya pun ada menyelusuri ada pandangan begini di kalangan persepsi masyarakat. Sebenarnya dia lebih merujuk kepada keadaan kerajaan yang dikatakan kurang stabil lah dalam konteks mentadbir negara apabila berlaku perbalahan dalaman, politicking. Yang ini juga adalah satu pengetahuan umum saya rasa. Semua orang tahu keadaan kerajaan, kenapa kita perlu adakan pilihan raya awal misalnya kali ini kerana ada faktor-faktor melihat bahawa perlu wujudkan kerajaan yang lebih stabil. Sama ada kerajaan yang lebih stabil itu mampu diwujudkan, itu tetap tangan rakyat lah dalam memilih kali ini. Jadi saya rasa banggapan pandangan itu sebenarnya merujuk pada itu. Yang mana sudah masanya saya rasa kita perlukan kerajaan yang lebih stabil supaya beri fokus kepada agenda ekonomi yang lebih utama. Saya rasa benda ni memang jadi pengetahuan umum sejak daripada awal lagi. Lepas pilihan raya umum yang lepas sehinggalah ke pertukaran kerajaan 3 kali dan sehinggalah ke hari inilah. Maksudnya itu yang ditagih oleh rakyat lah supaya kerajaan yang wujud lepas ni kerajaan yang stabil dan dapat mampu mentadbir negara dengan lebih baik. Okey, kestabilan itu yang mereka mahukan dan juga suarakan dalam dapatan ini. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azrizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik UUM dan juga Ketua Pengkaji untuk kajian ini. Kami akan muatkan di laman web kami astroawan.com dan juga setiap buletin awan yang akan datang. InsyaAllah kami akan menganalisis. Ada banyak lagi dapatan, ada juga dari segi calon-calon pilihan Perdana Menteri ataupun ketua-ketua parti politik yang lebih menarik yang akan kami ketengahkan dalam buletin awan yang akan datang dan juga Malaysia Memilih yang akan datang. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini masih lagi berkaitan dengan ekonomi dan juga bagaimana untuk mendepani cabaran ekonomi global dan juga apakah tugas berat oleh ahli-ahli politik yang bakal dipilih ke Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Selepas ini.